قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Hadis ke-24, tajuknya sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, karangan Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, kemudian diterjemah dan dihuraikan secara ringkasnya oleh Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah. Kita berada pada hadis yang ke-24. Dalam hadis yang ke-24 dipetik satu perkataan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala an Ali karramallahu wajhahu qala haddithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu. Akhrajahu al-Bukhari. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma anta bimuhaddithin qauman hadithan la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Akhrajahu Muslim. Daripada Ali karramallahu wajhah berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan barang yang mereka faham. Apakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya didustakan? Hadis riwayat Bukhari. Dalam satu riwayat lain daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada engkau berkata-kata di hadapan satu kaum dengan ilmu yang belum dapat difaham oleh mereka, kecuali perkara itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Satu ialah perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan satu lagi ialah sabda Nabi. Cuma walaupun dia adalah perkataan yang disandarkan kepada Sayyidina Ali, dia mesti sesuatu itu ataupun makna yang nak disampaikan oleh Sayyidina Ali itu ada dalam perkataan Nabi. Maknanya Sayyidina Ali tak akan berkata demikian sekiranya tak pernah keluar di mulut Nabi perkataan yang maksudnya lebih kurang sama. Walaupun perkataan ini tuan-tuan boleh lihat daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang berkata, tapi beraninya Al-Imam Al-Bukhari ambil perkataan ini simpan di dalam hadis dia, hadis sahih dia, dalam kitab sahih dia. Sebab para sahabat ni dia tak akan keluarkan perkataan, tak bercakap kecuali apa yang pernah dia dengar daripada Rasulullah. Cuma mungkin ibarat yang dia guna tu ibarat daripada dia sendiri. Baik. Jadi perkataan Sayyidina Ali ni lebih kurang sama dengan maksud hadis yang Nabi sebut, diriwayatnya daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kata Sayyidina Ali, berbicaralah dengan manusia, cakaplah dengan manusia ataupun ajarlah pada manusia dengan apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu maknanya tak payah bagi tahu dah sebab dia tahu, sebab dah terhasil dah tahu. Maka ulama kata apa makna ya'rifun sini? Bercakap dengan manusia dengan apa yang dia dah tahu. Kita kalau benda dah tahu, kita pun tak nak dengar. Duk cerita benda sama je. Ada jenis orang yang bila bercakap dengan dia pusing benda sama. Dia seolah-olah macam dia tak ingat yang benda tu dia dah cerita pada kita. Yang kita ni dengar, dah aku dengar dah dulu dia cerita-cerita ni.
pengalaman hidup dia zaman muda contohnya. Lepas tu dia cerita pula kali kedua, berapa kali dah aku dengar cerita ni. Kita pun ingat dah sebiji-sebiji cerita dia. Habis tu yang disebut di sini bima ya'rifun ni, tu kata ulama, ai bima yumkin, apa yang mungkin mereka boleh tahu. Maknanya bercakap dengan mereka ni dengan apa yang kemungkinannya kita rasa mereka ni boleh tahu dan boleh faham, dan sampai akal mereka untuk memahami bicara tersebut. Bercakap dengan benda yang macam tu, Sayyidina Ali kata kepada orang kepada orang ramai. Ulama sebut apa yang berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, zaman dia jadi khalifah. Zaman tu banyaknya ataupun ramainya manusia yang jadi tukang bicara. Jadi tukang bicara. Macam zaman kita hari ni lah. Melambak-lambak kan. Golongan wa'adh. Golongan orang yang memberi peringatan dan tazkirah ni. Saya tengok dalam grup asatizah Kuala Lumpur, Selangor tu memang setiap hari akan ada yang beritahu saya free malam ni, saya free malam ni. Saya ingat saya zaman saya masuk KL dulu tuan-tuan, tak ramai seramai hari ni. Zaman 2000 2001 dulu saya masuk Kuala Lumpur tuan-tuan. Tu pun terpaksa masuk Kuala Lumpur sebab belajar di UiA. Jadi 2001 tu tuan-tuan, zaman tu tak ramai asatizah. Saya ingat mula-mula saya masuk dengan tak ada pengalaman, orang pun tolong bawa. Orang tolong bawa pergi Putrajaya, saya pergi naik office, naik pejabat. Sekarang ni jangan harap tuan-tuan, yang pejabat-pejabat ni semua yang selebriti lah. Yang pergi ke office-office ni, waktu lunch hour ni semuanya yang selebriti, imam muda, pencetus ummah, apa nama lagi gelaran yang ada pada hari ni. Itu yang masuk ke tempat-tempat macam tu sekarang ni. Kalau dulu inilah orang-orang kampung ni. Ustaz-ustaz yang cabuk ni tuan-tuan, yang naik kapcai ni. Orang datang cari naik motor pergi situ sini. Tok guru yang tuan-tuan pun boleh jadi tak kenal nama mereka, yang mereka pun tak ada ijazah sijil apa-apa pun duk mengajar. Itulah yang mengajar di masjid surau berulang-ulang. Kita pergi masjid ni, nama dia ada. Kita pergi surau ni, nama dia ada. Semua dia ya. Sekarang ni tuan-tuan, orang offer diri nak mengajar. Sebab tu banyak dah saya tempat yang 2 kali sebulan saya pergi, saya ambil sekali je. Sebab apa? Saya kata ramai dah penceramah sekarang ni, bagi ruang orang-orang muda lah masuk. Zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, zaman dia berhadapan dengan ramai orang yang bercakap dah. Ramai tukang penyampai ilmu ni. Jadi bila begitu berlaku macam-macam lah. Bila dah ramai tukang bicara, tukang penyampai, maka macam-macam pendekatan ada. Macam-macam lah yang diberitahu oleh penceramah, oleh pentazkirah dan sebagainya kepada masyarakat. Dan ada yang kadang-kadang diberitahu itu tidak sesuai dengan masyarakat awam, dengan masyarakat umum. Jadi kata Sayyidina Ali, bercakaplah dengan manusia mengikut kadar yang mereka boleh faham perkataan tersebut. Sebab Nabi ajar begitu, bercakap kepada manusia mengikut kadar akal mereka. Itu ada seorang jemaah di satu masjid. Dia share video, ada video pengalaman seorang perempuan yang menceritakan pengalaman dia di alam barzakh. Dan kemudian dia tanya, apa pandangan Ustaz? Saya tak jawab. Kalau kita jawab tuan-tuan dengan cara WhatsApp, kita tulis, kita type, nanti orang akan ambil nama kita. Dalam keadaan kita terang dengan WhatsApp, dia orang pun tak faham. Baca tuan-tuan tak sama dengan kita bercakap melalui secara berdepan. Kan kita kadang-kadang baca WhatsApp, dia ni marah lah. Sebab kita baca dengan lenggok marah, maka kita nampak macam dia marah lah. Padahal dia tak marah pun. Kita baca dengan nada kita tak tahu apa yang dia nak sampaikan, bagaimana perasaan sebenarnya penyampai itu.
Jadi isu-isu yang sulit begitu tak boleh kita jawab secara apa? Secara maya gitu. Tak boleh kita jelaskan melalui penulisan secara maya sehingga kan orang yang mendengar kadang-kadang tak faham pun ayat itu. Kemudian dia berkata, ustaz tu kata gini. Habis viral. Sekarang ni zaman viral pula. Ustaz ni kata beginilah. Lepas tu ada pula yang lain. Dia kata, ustaz yang aku tanya jawab gini pula. Dah bertelaga. Laga sama-sama ustaz. Gaduh. Puak ni yang ta'assub dengan puak ni, yang ni ta'assub dengan puak ni bergaduh. Agama tak pernah ajar bergaduh pun. Agama tak pernah ajar ta'assub pun. Maknanya kalau kita mengaji ilmu sampai peringkat kita bergaduh, tu bukan agama tu. Nabi tak pernah ajar kita bergaduh. Walaupun berlainan faham terhadap nas Quran ataupun hadis Nabi. Tiba-tiba kita boleh satu puak mencaci satu puak lagi membalas cacian tersebut. Itu dah bukan sunnah Nabi lah. Kalau kita berkhilaf sampai peringkat kita perlu mencaci ataupun perlu kita menjatuh sesama kita. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah bila dia melihat suasana ini berlaku, maka dia ingatkan kepada masyarakat, terutamanya kepada yang menyampaikan, bercakaplah dengan manusia mengikut kadar pemikiran mereka boleh faham macam mana. Contoh, kalau ada budak muda, budak baru sekolah rendah ataupun baru sekolah menengah nak berjinak-jinak dengan agama, dia tanya, macam mana ustaz nak ikhlas? Tuan-tuan nak jawab macam mana nak usul ikhlas? Yang betul-betul ikhlas ni macam mana? Kita jawab dengan cara kita, dengan cara tuan-tuan yang mengaji tasawuf. Dia kata, jangan ada yang lain dalam hati kau kecuali Allah. Hatta jangan ada pahala, jangan ada syurga. Pening budak tu, tuan-tuan. Sedangkan dalam Quran duk cerita kau buat bagian ada pahala, kau buat bagian ada syurga, balasan daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba aku semayang kerana nak pahala syurga, tak ikhlas. Peringkat rendah, itulah pendadaannya. Maknanya kena tengok orang yang bertanya ni orang yang berada di tahap mana. Kalau orang yang baru mengaji, jawab biasa. Maknanya jangan beribadat kerana manusia je, kerana takut pada ayah, tapi berharap pada Allah Ta'ala bagi pahala, berharap pada Allah Ta'ala bagi syurga. Semayanglah pahala besar, itu tak ada masalah. Semayanglah nanti adik masuk syurga, tak ada masalah. Baca Quran, pahala banyak ni Allah Ta'ala bagi satu huruf 10. Lepas tu kalau adik baca 10 huruf kali dengan 10, kan berapa banyak pahala yang adik dapat. Tak ikhlas kau kalau kita ajar begitu? Ikhlas. Sebab orang yang kita bercakap tu orang awam. Tapi kalau kita sedang berhadapan dengan golongan ilmuwan, dengan orang yang sedang menuntut ilmu, maka perlulah kita lihat dan perlu kita tingkatkan tahap keikhlasan tersebut. Sehinggalah keluar perkataan ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Syurga pun aku tak layak, neraka pun aku tak layak. Sebab apa? Nak minta syurga berasa tak layak dengan amal aku. Nak mengharap syurga berasa tak layak dengan amal aku. Nak ke neraka, diri ini terlalu naif sangat. Habis tu aku serah pada engkau lah ya Allah. Aku tak nak apa-apa kecuali redha. Nak berasa nak minta pahala, aku semayang tadi 27 lah ya Allah, sebab apa aku semayang jemaah tadi? Aku jemaah pun start daripada takbir je, niat tu je ingat, lepas tu follow tu imam lah. Kalau tu imam salah, mesti aku teraba-raba dah. Mesti aku pun terkejut, sudahlah nak buat macam mana? Kalau tu imam tu terlupa, sebab apa? Aku follow je, entah ke mana aku pergi waktu semayang tadi. Layak kau nak minta 27. Katakan kalau kita memikir cara orang tua lah. Sebab kita berhadapan bercakap dengan orang tua. Tapi kalau bercakap dengan budak-budak, itulah level dia. Gitu. Sebab tu Syekh Fahmi, waktu dia mensyarahkan hadis ni, dia sebut contoh. Antara contohnya ialah hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut melalui lisan Nabi, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala. Allah Taala nuzul pada setiap malam, di penghujung malam, di ila sama'id dunya, ke langit dunia. Payah kalau tuan-tuan bercakap dengan orang awam macam kita ni. Nuzul, kalau kita balik bahasa, alih je bahasa daripada Arab kepada Melayu, mesti kita akan terjemah turun. Bila sebut turun, kok mana pun kita akan bayang daripada atas turun ke bawah lah. Itulah turun yang kita faham pun dalam bahasa kita. Buka kamus Dewan pun dia akan sebut gitulah.
Secara otomatik pun bila orang sebut turun, mesti daripada atas ke bawah. Adakah ini yang murad daripada hadis ni? Adakah ini yang dimaksudkan oleh hadis oleh baginda Nabi ataupun oleh hadis tersebut? Adakah turun dengan makna daripada atas turun ke bawah? Dia kata tak boleh bagi faham macam tu. Habis tu nak buat macam mana? Kita takwil ataupun kita tafwid dia. Tafwid kalau kita serah dalam hadis ni pun pada Allah Subhanahu Wa Taala lah murad dia yang sebenarnya. Tetap kita kena tanzih dulu. Tu kata Baba sepanjang. Kalau kita nak tafwid sekalipun, kita serah pada Allah Ta'ala lah. Nuzul macam mana kita serah pada Allah Ta'ala? Serah selepas tanzih. Serah selepas kita menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Kita tak boleh serah seserah-serahnya nuzul ni kita dah main dalam diri kita turun dah. Tapi kita serah nuzul macam mana? Kena tanzih dulu. Bukan dengan makna dari pihak atas turun ke bawah. Sebab apa? Quran suruh kita tanzih. Dalam Quran ada perkataan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam Quran ada yusabbihu lillah. Yang pertama tadi guna fi'il madhi, yang kedua guna fi'il mudhari' yusabbihu lillah. Ada dalam Quran guna sabbih isma rabbikal a'la dengan fi'il amar, fi'il suruh, perintah lagi. Ada dalam Quran guna subhanallazi asra bi'abdihi, guna isim. Semua sekali itu lafaz yang menunjukkan perintah ataupun Allah Ta'ala sendiri menggambarkan bahawa dia perlu disucikan. Dulu, sekarang, akan datang, bahkan dia suruh semua pakat sucikan Allah Ta'ala daripada sifat yang tak layak bagi Allah. Kalau tak mengaji Allah, tak mengaji sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tak mengaji usuluddin, tak mengaji akidah. Macam mana kita nak tanzih ni? Nak faham kalam Allah, nak faham nuzul Allah, nak faham itu, ini dan sebagainya yang ada dalam Quran. Sebab tu ulama tak membahaskan dengan panjang lebar berkenaan dengan ayat mutasyabihat. Sebab orang awam tak cukup ilmu alat untuk faham. Tak cukup ilmu alat untuk faham. So yang boleh fahamnya siapa? Orang yang betul-betul nak mengkhususi bidang tersebut. Lagipun kalau kita tak tahu pun tak apa. Dia bukannya merosakkan akidah kita. Tak tahu macam mana kaifiat cara dia. Tak jadi masalah pun, tak kufur pun kita. Kan dalam akidah pun ada usul, ada furuk dia. Dalam akidah pun ada ilmu yang usul yang jadi wajib, kewajipan fardu ain setiap orang kena tahu, dan ada yang furuk, ada yang cabang-cabang. Yang cabang ni pengkhususannya adalah orang-orang yang mengkhususi bidang tersebut. Jadi Sayyidina Ali melihat suasana yang berlaku pada hari tersebut, maka Sayyidina Ali bagi amaran ataupun bagi ingatan terhadap hadis Nabi. Nabi pesan, berhati-hatilah dalam bercakap. Maknanya jangan sampai satu peringkat bila engkau bercakap sesuatu yang tak sampai pada akal mereka, maka tak lain dan tak bukan dia kata illa kana li ba'dihim fitnah, sebahagian yang lainnya jadi fitnah. Macam kalau ambil contoh dari sudut usul, dari sudut hukum fiqh kan. Saya pergi semayang di masjid-masjid dan di semayang subuh terutamanya. Ada sebilangan kecil sangatlah, boleh bilang ngajari. Saat orang baca kunut, dia tak berkunut. Kita yang berkunut pun kita tak mengatakan kunut tu wajib. Kita yang berkunut, yang angkat tangan waktu imam baca Allahumma hdina fi man hadai, pun kita tak mengatakan kunut itu wajib. Kita hanya mengatakan bahawa kunut itu sunat ab'ad. Tapi ada segelintir kecil yang boleh kita bilang dengan jari, saat penuh masjid itu menadah tangan membaca doa kunut, ada yang duduk berdiri sahaja. Yang kadang-kadang saya lihat orangnya dah berusia. Kadang-kadang ada yang dah bongkok sedikit belakangnya, tapi tak baca kunut. Tuan-tuan, apa yang kita nak kata orang ni, adakah dia daripada muda sampai sekarang usia dia memang tak baca kunut? Ataupun ketika dia dah berusia 60 tahun lebih, barulah dia tak baca kunut? Sebab apa? Ada agamawan bagi tahu pada dia, Nabi tak baca kunut subuh, kecuali kalau nazilah je. Tuan-tuan, saat dia tak berkunut, adakah dia nak mengatakan orang yang berkunut lebih ramai daripada tak berkunut ni? Semua ni adalah orang yang tak mengikut sunnah Nabi. Macam mana pendedahan yang dia terima waktu dia belajar? Saya tahu orang yang macam ni orang yang belajar, tuan-tuan.
Orang yang macam ni adalah orang yang belajar, orang yang mengaji dan mesti ada guru dia. Saya pergi semain subuh tuan-tuan. Orang rumah saya cerita, dia kata ada makcik tu, dia kata tua dah, tak baca kunut. Dia kata, ingat nak tegur. Saya kata jangan tegur. Orang macam ni orang belajar. Orang yang macam ni, orang yang mengaji, orang yang macam ni dia ada guru dia. Guru dia yang beritahu pada dia yang Nabi ni tak baca kunut. Tuan-tuan, kita 2-3 orang tak baca kunut, duduk berdiri tegak tuan-tuan. Apa reaksi dalam diri kita saat itu pada orang yang sedang baca kunut? Adakah semua yang lebih ramai ni tak mengikut sunnah Nabi? Kita yang lebih mengikut sunnah Nabi pada saat itu? Habis itu kalau betul andaian itu, maknanya kenapa aku di hujung usia baru bertemu dengan apa? Dengan hadis-hadis yang benar ni. Ini puak-puak ini belum bertemu dengan hadis yang benar. Ataupun dua-dua boleh, tuan-tuan. Bahkan baca itu kadang-kadang lebih baik dengan maknanya yang cukup indah tersebut. Baca lebih baik. Kenapa tak diberitahu begitu? Ini benda yang berlaku dalam masyarakat itu. Saya tak suruh tuan-tuan bergaduh. Tapi saya kesian melihat. Kenapa orang tua yang macam ni? Kenapa kita tak ajar orang muda? Biar orang muda mula daripada muda dia. Dia tahu memang baca kunut ni tak ada dalam sunnah Nabi pun. Yang Nabi duk baca tu hanya waktu-waktu tertentu je. Bila nazilah, bila turun sesuatu perkara besar berlaku pada umat Islam, maka Nabi berkunut. Dia start daripada muda lagi follow. Biar. Dah dia mengaji, dia ada sandaran. Ni yang muda yang tua-tua ni tuan-tuan, duduk. Zikir pun tak nak tuan-tuan. Sudah je Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni zikir jamaah ini? Bangun, bangkit, keluar. Yang kesiannya orang tua-tua. Ini pendekatan penyampaian. Tuan-tuan boleh tak setuju dengan saya? Dan tuan-tuan boleh setuju dengan saya. Saya hanya melihat ummah, melihat masyarakat. Kenapa benda-benda macam ni masih diajar kepada masyarakat yang sudah lanjut usianya? Seolah-olah macam yang ramai sedang buat ni jauh sangat daripada sunnah. Maknanya 2-3 orang je yang sedang buat sunnah sekarang ni. Yang lain ni yang sedang baca kunut semua ni, yang ni semua tak ikut sunnah. Kalau yang ni ikut sunnah yang baca ni, kenapa kita nak larang pula biar dia baca? Kepada masa tu dia sedang fikir macam mana, tuan-tuan? Saya pun terfikir macam mana apa yang ada dalam fikiran orang ni. Saat dia melihat orang lain semua angkat tangan, tak ada tangan dia, duduk di. Apa benda lah dia buat saat tu, tuan-tuan? Adakah dia sedang mengatakan, yang baca kunut tak reti-reti lagi, tak mengaji-mengaji? Nak kata tak mengaji, bukan semua yang mendengar tu, yang sedang kunut tu orang yang tak reti. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni, tuan-tuan. Bila ramainya orang yang berbicara tentang agama tanpa adanya autoriti, menyebabkan apa yang disampaikan kadang-kadang tak perlu disampaikan pada masyarakat. Apa yang telah dibuat oleh masyarakat selama ini sudah indah, sepatutnya kita perkasakan lagi. Sebab tu kalau orang tanya bapa tentang kunut ni, dia kata biarlah, dia kata orang tak nak kunut biarlah, tapi kita tetap dengan kunut. Sebab apa? Sebab kita tengok maksud pun cukup cantik dah, dia kata. Allahumma hdina fiman hadait. Pagi-pagi lagi bangun pagi je minta dengan Allah Taala, tolonglah bagi hidayah pada kami. Sebagaimana engkau bagi hidayah kepada orang-orang yang baik sebelum daripada ni. Rasulullah manusia terbaik. Para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh sebelum ni yang dah berlalu pergi dalam hidup itu. Ihdina fiman hadait. Tolonglah bagi hidayah juga pada kami. Wa'afina fiman afait. Tolonglah ya Allah, kami ni ada sakit, kami sekarang ni dilanda wabak. Afiatkanlah kami sebagaimana engkau afiatkan orang lain. Dalam tu juga fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. I'tiqad yang begitu murni, tuan-tuan. Engkau yang mengqadakkan. Kami tak pernah pun mengqadakkan diri kami sendiri. Kau tentukan semua ni. Apa yang akan berjalan selepas daripada ni sepanjang hari nanti, semuanya fa innaka taqdi. Tu yang kita sebut baca pagi-pagi tu. Fa innaka taqdi. Jangan pula lepas keluar daripada masjid ataupun berlaku apa-apa dalam hidup kita satu hari itu, kita berasa tak puas hati pula. Tadi dia baca subuh, fa innaka taqdi. Engkau yang mengqadakkan. Kami ni hanya menerima qada qadar engkau je. Itu tauhid yang murni. Tauhid yang tulus, melihat seluruh hidup kita ini adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Taala. Umpama skrip seorang pelakon ya.
skrip seorang pelakon itu semua tu perbahasan dalam ilmu akidah. Kemudian tak cukup dengan akidah, kata bapa kena perkukuhkan dengan tasawuf, baru murni tauhid. Cuma saya nak sebutnya sini ialah zaman apa Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni ramai orang yang mula berbicara. Kadang-kadang yang berbicara tu orang yang tak punya autoriti dia. Jadi Sayyidina Ali pesan kepada mereka, hadithun nas, bercakaplah dengan manusia apa yang mungkin mereka boleh faham dan boleh tahu. Jangan kamu sama sekali bercakap nanti sesuatu yang mana mereka tak faham, mereka dustakan Allah Ta'ala dan Rasul. Sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kan. Dia kata apa? Hafiztu min Rasulillah. Dia kata aku simpan daripada Rasulullah ni apa-apa yang dia ambil daripada Rasulullah, aku simpan. Dia kata di dua tempat. Fi wi'ain, dia kata di dua tempat. Ada yang satu tempat basathuha, aku sebarkan. Ada yang aku sebarkan apa yang aku dapat daripada Rasulullah. Dan ada yang lainnya dia kata kalau aku sebarkan, dia kata nescaya mereka akan potong leher aku. Ni ulama hurai pula ni perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni. Apa yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah ni? Satu wi'ak yang lain ni, satu bekas yang lain ni yang dia simpan daripada Nabi ni, yang ni dia tak sebarkan secara umum. Bukan maknanya disembunyikan terus. Itu tidak akhlak yang diajar oleh Rasulullah, tapi tak disebarkan untuk awam. Apa yang ni ni ulama tolong hurai. Maksud dia ialah ada ulama kata ilmu yang khusus. Ilmu yang khusus. Sebab tu dia jadi isu fitnah sekarang ni, sebab zaman ni zaman viral. Kadang-kadang satu majlis tu memang majlis khusus dah. Majlis khusus antara pengikut-pengikut dengan guru. Dibuat secara khusus di tempat yang khusus dah, bukan di masjid, bukan di surau pun. Dibuat di markas dah. Tapi tersebar juga. Sampai juga video. Tuan-tuan tengoklah dalam isu apa? Isu politik, tak isu politik semua. Kenapa? Macam mana boleh tersebar ni? Ya, sebab sekarang ni zaman viral. Hatta sampai peringkat bila dipesan, tolong jangan sebar. Tolong jangan sampaikan kepada orang awam. Kadang-kadang pecah juga tuan-tuan. Yang ni yang lebih sedap kita nak cerita ni. Sebab tu saya mengaji dengan Baba Zik. Baba Zik memang tak bagi siapa-siapa pun rakam kuliah dia. Ini memang tak ada lah. Kita memang suka sebab glamour kan. Nanti boleh cari di YouTube. Aku banyak tak tulis nama je, keluar video-video YouTube itu. Dia tak bagi tuan-tuan. Ada sahabat ambil gambar dia pun. Bukan syarahan dia, ambil gambar, bubuh dalam Facebook. Adalah dua anak murid dia komen bawah tu. Kau ambil apa kau ambil gambar, kau share dalam Facebook ni, kau minta izin dengan Baba Zik ke? Nanti Baba Zik marah nanti. Maknanya dia sangat-sangat tegas dalam soal viral. Sebab apa? Dia tak nak orang mengaji dengar-dengar daripada jauh. Orang mengaji separuh-separuh, sekerat-sekerat. Sebab YouTube boleh potong-potong. Tiba-tiba dengar separuh jalan, tak faham, kita fitnah dah. Dia kata kalau nak mengaji, mari bertemu dengan dia. Kalau nak faham, mari duduk depan dia mengaji. Baru boleh betul-betul faham. Kalau tak payah. Kalau tidak tak payah. Sebab tu kalau cari dalam YouTube tak keluar. Walaupun satu video tak ada. Hebat anak murid dia. Memang patuh dan taat sungguh. Perintah daripada guru. Tak ada satu video pun tak ada. Saya cuba cari sebab peluang nak mengaji dengan dia, kena balik Kelantan baru boleh. Bila balik Kelantan itulah peluang kita boleh pergi mengaji. Ramai orang nak masuk masjid pun nak masuk masjid, kalau lambat memang tak boleh masuk, duduk kat luar-luar. Orang muda tapi alim, Allah Ta'ala bagi ilmu yang luas pada dia. Tapi nak cari daripada YouTube ataupun live bagi link tak ada. Zaman hari ni kau nak buat link ni majlis. Bukan kata salah ni tuan-tuan ni. Satgi tuan-tuan kata ustaz tu buat. Tak, bukan kata salah ni. Prinsip seseorang dalam mengajar.
Oh tak boleh, dia kata, kalau nak mari mengaji, mari mengadat dia. Tu prinsip orang. Sebab apa? Dia tak nak berlaku benda-benda macam ni. Abu Hurairah satu wi'a dia simpan. Ilmu apa ni? Ulama kata inilah al-ilmul khas. Ilmu yang khusus. Ilmu khusus ni ada ulama kata yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan perkara-perkara ghaib. Yang berkaitan dengan perkara apa? Perkara ghaib, yang berkaitan dengan apa? Alam-alam akhirat. Yang yang Abu Hurairah rasa dia tak boleh sebarkan secara awam, secara umum, tapi dia beri ataupun disebarkan secara khusus kepada sahabat-sahabat yang mampu dan layak untuk terima ilmu tersebut. Ini sahabat-sahabat Nabi. Beringat. Dia kalau kita ambil contoh tentang super doktor lah. Super doktor perubatan. Doktor perubatan, dia tengok orang juga, dia nak bagi ubat sesuai ke tidak bagi ubat ni. Dia tanya kan, ada alergi tak dengan ubat? Tak ada beres. Ada alergi, mungkin dia bagi ubat yang lain. Kalau budak kecil demam, dia tak bagi ubat biji. Dia bagi ubat air, semua ubat air. Ubat air, sirap oren tu je dia bagi. Kalau batuk, sirap yang warna hitam tu je dia bagi. Kenapa dia tak bagi ubat biji? Sebab apa? Sebab dia tengok level ni level budak. So level budak, dia kena makan ubat ni je. Ubat ni dia tak kuat sangat tindak balas dengan badan secara perlahan-lahan, maka dia pun bagi ubat ni. Cuba kalau dia tengok budak, dia bagi ubat orang tua. Panado tuan-tuan beli kat kedai, dia tanya nak panado budak ke panado dewasa? Panado budak lain. Panado dewasa lain. Panado budak pula berapa biji sekali makan? Panado dewasa berapa biji sekali makan? Itu benda-benda duniawi yang kita boleh ambil sebagai contoh. Kenapa agama terlalu bebas untuk kita bercakap? Kenapa agama jadi apa? Jadi seolah-olah macam tak ada sempadan. Semua orang boleh bercerita, semua orang boleh bercakap, kemudian bercakaplah setinggi mana pun hatta pada orang awam. Terpinga-pinga orang awam nak faham apa benda lah yang dia cerita. Saya ingat hari itu ada satu kuliah subuh. Saya pergi dengan saya duduk dengan kuliah subuh. Ada seorang ustaz mengajar tentang Quran je. Tapi dakik dan detailnya dicerita tentang Quran ni, saya rasa orang awam tak faham. Tambah-tambah pula dia tak suruh orang awam macam kita ni ambil Quran, pegang Quran, pandu satu-satu. Tuan-tuan buka dalam Quran, okey, tuan-tuan buka muka surat sekian, tuan-tuan kalau nak tengok makra dia, ni tanda dia. Buka tuan-tuan, tengok. Kalau dipandu satu-satu boleh faham. Tapi kalau cerita je, satu juzuk ada berapa makra, ada berapa hizib. Kemudian ada juzuk-juzuk. Quran ni daripada mana mari juzuk-juzuk ni? I'jazut tilawah, i'jazul Quran dan sebagainya. Kalau cerita gitu je orang awam tak faham. Orang yang ada basic dia boleh faham. Kecuali kita nak pandu dia. Okey, tuan-tuan minta tolong ambil Quran. Okey, sekarang tuan-tuan buka muka surat ni, saya nak tunjuk. Ni tanda bahawa dah sampai satu makra, dah sampai satu hizib. Yang mana yang dimaksudkan dengan apa? Dengan makra, yang mana yang dimaksudkan dengan apa? Dicerita tentang apa? Tentang huruf ataupun perkataan yang paling tengah dalam Quran. Cerita. Duduk kat mana? Disebut surah tu. Maknanya orang boleh tengok, oh surah ni. Selepas dia juzuk yang ke-16, oh perkataan ni. Bila orang tengok. Tapi kalau tak tengok, tak tahu mana. Sebab tu dia boleh balik cerita. Sedap ustaz tu cerita. Cerita apa? Entah, aku pun tak ingat. Itu lah tuan-tuan. Sebab tu Sayyidina Ali cermat dalam soalan ini. Bimbang, takut-takut tersebar je benda yang tak sepatutnya kepada orang awam. Kalau pada talibul ilmi tak ada masalah lah. Pada penuntut-penuntut ilmu, dalam perbahasan ilmu tak ada masalah. Kita boleh berlapang dada dalam soal yang sebab fiqh ni terlalu luas. Fiqh terlalu luas. Baik. Saya baca huraian Syekh Fahmi. Akal dan daya faham manusia ini berbeza-beza. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Sempat satu hadis lagi. Ada yang pintar dan ada yang dungu. Ada orang yang telah terpelajar dan ada orang yang masih jauh ketinggalan. Ada yang telah terbiasa dengan satu aliran sahaja dan ada yang terbuka kepada beberapa aliran. Ada yang bersifat toleransi dan ada yang sangat fanatik dan begitulah seterusnya. Ni Syekh Fahmi bercakap ni atas pengalaman dia pula ni.
Saya ingat masa di Taman Melawati. Seorang sahabat saya dah meninggal, tuan-tuan, muda lagi meninggal. Ustaz Adlan Abdul Aziz. Antara yang orang yang menubuhkan Tirmizi Center. Dia pengasas pada Tirmizi Center. Dulunya dialah ketuanya ataupun pengurusi pada Tirmizi Center. Tapi bila dia dah meninggal, diambil alih oleh Ustaz Said Syahrizan. Sekarang ni doktor lah, Dr. Said Syahrizan yang baru dilantik di Pejabat Mufti kan. Saya nak sebutnya, dia orang ni orang yang minat hadis, orang yang mengkaji hadis, orang yang belajar hadis daripada waktu belajar. Ustaz Adlan ni satu Jordan dengan saya. Memang waktu di Jordan dulu pun dia orang ni duduk mulazamah dengan ulama-ulama hadis. Merayau mencari ulama hadis. Nak baca kitab tu, kitab ni dan sebagainya. Hatta sampai balik Malaysia pun dia orang jemput Syekh Awad Manqus daripada Mesir. Datang beberapa majlis dibuat di kuis. Di sana kita orang khatam kitab Sahih Bukhari, Sunan Abi Daud, Muwatta di UKM. Kemudian berapa hadis kitab-kitab hadis sunan yang lain lagi. Betapa bersungguhnya dia orang ni nak mengkhatamkan kutub sittah ataupun kitab-kitab hadis yang masyhur ni. Tapi dalam usaha mereka ni, disiplin ulama hadis, selagi mana ada orang dalam tempatan kita ni yang pakar dalam ilmu hadis, maka kita tak boleh keluar daripada negara kita untuk cari daripada orang lain. So dia orang beramal dengan perkataan tersebut. Dia orang datang ke majlis di Ba'lawi di Taman Melawati. Waktu tu ada Syekh Fahmi. Syekh Fahmi ni antara orang yang alim hadis. Syekh Fahmi. Dia lepas habis majlis Syekh Fahmi, dia pergi temu secara personal dengan Syekh Fahmi, minta Syekh Fahmi baca 2-3 hadis. Syekh Fahmi ni tuan-tuan tak tahu orangnya. Habis-habis dia baca satu hadis. Cukup lah dia kata. Kawan ni mari daripada jauh duduk ramai-ramai dengan pok-pok dia nak baca hadis 3, 4, 5 hadis ke paling tidak. Satu hadis Syekh Fahmi baca, cukup tu dia kata. Ada hadis-hadis yang dikupas dihurai oleh Syekh Fahmi secara ringkas, dia kata cukup lah. Orang yang macam ni, orang yang cermat dalam menyampaikan tuan-tuan, tak timbul kekeliruan dalam masyarakat. Tapi bila tak cermat, macam Bapak Ain sebut lah, dia kata kita ni mengajar Quran dan mengajar hadis. Ya, dia kata, ini Quran ni takkan nak sesat. Ini hadis ni takkan nak salah, dia kata. Ya, mengajar Quran dan mengajar hadis. Ada juga orang sesat dengan Quran dan sesat dengan hadis. Tu Bapak Ain pernah sebut. Ada orang yang tersilap faham dengan Quran dan tersilap faham dengan hadis. Jangan ingat bila kita mengajar Quran je maka kita benar di atas jalan Quran. Jangan ingat kita baca hadis dia maka kita benar dengan dengan hadis tersebut. Boleh jadi dengan kekurangan yang ada pada kita dari sudut ilmu alat menyebabkan kita tak faham murad Quran tersebut dengan murad hadis tersebut. Tu yang selalu disebut oleh Syekh Ibrahim Abdul Ba'ith. Waktu dia datang, kalau berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat je, dia kata hatta sesuatu yang boleh mendatangkan lintasan dalam fikiran orang awam pun ulama fikir macam mana ni nak elok orang awam ni daripada berfikir begini tentang Allah Ta'ala. Kata Syekh Ibrahim Abdul Ba'ith, seorang ulama hadis daripada Mesir, waktu dia datang ada daurah kat sini, saya sempat daurah beberapa kitab dengan dia. Cuma bila sampai saja ayat mutasyabihat hadis ataupun Quran mutasyabihat, dia akan sebut ulama-ulama ni berusaha supaya orang awam ni sampai ke satu tahap tak terfikir macam mana ayat ni nak dibayangkan ataupun nak dihuraikan. Ayat yadullahi fawqa aydihim. Kalau boleh ulama tak nak perkataan tangan tu duk main dalam kepala kita. Mikir tangan macam mana? Bukan tangan lah, yad terjemah apa? Tangan terjemah. Teruskan dengan yad Allah Ta'ala. Yad Allah Ta'ala, tak terjemah pun. Kalau tak terjemah pun ulama fikir juga. Kalau tak terjemah, nanti kan orang duk fikir-fikir juga. Tangan ni gitu lagi ni.
Maka macam mana pendekatan yang sesuai? Itu kata Syekh Ibrahim Abdul Baqi. Tak naknya orang awam ummah ini berada dalam kekeliruan kerana mereka tak ada ilmu alat untuk faham, untuk tepis, untuk tolak. Bila mereka terima, mereka taksub dengan seseorang, pasti mereka akan terima dan pegang. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Sebab tu saya nak Ali suruh ingat awal-awal, nak bercakap, tengok orang yang kau bercakap. Sekarang ni majlis umum. Ni dalam surau dan masjid ni majlis umum, tuan-tuan. Ada orang yang mari singgah je. Datang singgah je. Dia pun singgah pun lewat-lewat dah. Dia baru dengar sepatah tadi. Apa benda yang Ustaz tu cerita? Dia pun rakam sikit viral. Orang dengar hujung-hujung. Orang yang datang dalam masjid surau ni, saya sebut dia orang awam. So cerita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan orang awam, boleh faham, boleh beramal ibadat. Kalau nak cerita dakik, duduk dalam satu majlis khusus. Perbicaraannya ialah dengan para ulama yang cukup ilmu dari sudut ilmu alat-alatnya. Baik, jadi agama ni dia ada ilmu alat-alat dia. Baik, pada tu dulu tuan-tuan. Sambung akan datang insya-Allah kalau ada rezeki, ada peluang, insya-Allah kita sambung dengan hadis yang ke-25. Wallahu a'lam wa ilmuhul